أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي الأرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Muliakan saudara pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk siri rakaman seterusnya, untuk sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah ataupun peringatan. Ya, Allah sebut di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Mudah-mudahan kita di antara mukmin yang dipilih oleh Allah untuk sentiasa duduk dalam majlis ilmu dan mendengar peringatan yang Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk dipermudahkan jalan ke syurga, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak ambil satu ayat daripada surah Luqman. Surah Luqman ayat yang ke-34. Surah Luqman ayat yang ke-34 yang menceritakan tentang perkara-perkara ghaib itu hanya di sisi Allah je yang tahu. Orang lain tak tahu. Siapa kata dia pandai ilmu ghaib ni bohong, tuan. Mana yang dia boleh buat ramalan-ramalan ni, semua tu sambut ramalan ini, mana hanya sekadar ramalan. Dia tak tahu benda yang akan datang. Nah, sebab tu dalam surah Luqman ayat 34 ni Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Maknanya disebut sebagai benda ghaib, kan? Tentang hari kiamat kita tak tahu. Dia menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dia tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan pada hari esok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Surah Luqman ayat yang ke-34. Rintitan daripada ayat ini kita tengok, ini suatu benda yang diceritakan, benda yang terselindung, benda yang kita tak nampak dan benda yang belum berlaku, yang dia hanya Allah saja yang tahu benda ni dan kita manusia tak tahu. Kan? Disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Mafatihul ghaith khamsun. Kata Nabi, kunci-kunci mafatih, kan? Mafatihul ghaith mafatihul ghaib khamsun. Disebut kunci-kunci keghaiban. Benda tu ghaib ni ada kunci dia. Dan kunci benda ghaib ni ada 5. Nah, benda 5. La ya'lamuha illallah innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Dia kata ya'lamuha innallah. Tidak siapa yang tahu benda ni kecuali Allah. Benda ghaib ni ada kunci dia, dan kunci perkara ghaib ini ada 5. Dan tak ada siapa yang tahu melainkan Allah saja, Nabi kata. Kan? Apa dia? Dia ada 5. Pertama disebut innallaha indahu ilmus sa'ah. Dia kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sahaja yang mengetahui tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat tak ada siapa pun tahu. Hatta Nabi pun tak tahu bila datang kiamat, melainkan Nabi hanya memberi kepada kita tanda-tanda kiamat.
Kan? Tanda-tanda kiamat. Pasal tu dalam satu kisah yang kita sebut, bila mana malaikat Jibril datang bertemu Nabi SAW dalam menyerupai diri seperti manusia, lalu melagakan lutut dengan lutut seperti orang yang bermusafir gitu, berpakaian putih, serban putih. Kemudian dia tanya, antara soalan yang ditanya kepada Nabi SAW, dia tanya, wahai Rasulullah, bilakah datangnya kiamat? Lalu jawab Nabi apa? Nabi kata, sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui dengan orang yang ditanya. Siapa yang tanya? Yang tanya itu malaikat Jibril. Yang kena tanya itu Nabi SAW. Maka Nabi jawab, Nabi bagi isyarat dia tak tahu. Maknanya yang tanya tu lebih tahu, Jibril. Sebab dia selalu berurusan dengan Allah. Maknanya dia lebih tahu. Tiba-tiba tanya kat Nabi, Nabi tak tahulah. Kan? Maknanya ilmu tentang datang hari kiamat ni hanya pada Allah saja yang tahu. Nah, cuma Nabi bagi tahu tanda-tanda kedatangan kiamat. Apa dia tanda-tanda kedatangan kiamat? Banyak Nabi sebut. Nah, tanda-tanda dia. Kan? Antaranya perempuan lebih ramai daripada lelaki atas muka bumi. Antaranya benda yang mati boleh bercakap. Apa dia benda mati yang boleh bercakap? Tu telefon yang kita pakai, itulah benda mati tapi boleh bercakap. Kita boleh bercakap dengan orang lain. Dia boleh bercakap pula dengan kita. Macam mana dia bercakap? Tu kalau kita nak pergi, kata contohnya, nak pergi ke masjid Sarjana Utama, kata contohlah kan. Nak pergi masjid Bandar Sarjana Utama, kemudian tak jumpa jalan. Bila tak jumpa jalan, kita buka map. Buka map, dia bagi arahan dekat kita pula. After 500 meter, turn left. Bila kata selepas 500 meter masuk kanan, agak-agak kita masuk kiri ke masuk kanan? Atau kita langgar apa yang map tu kata? Pasti kita ikut. Sebab apa? Nak temu jalan, nak ikut petunjuk dia kat situ. Nah, maknanya benda mati dia bagi arahan kat kita. Dia tu mati, dia tak hidup tapi bagi arahan pula kat kita. Kan? Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian yang Nabi kata piring-piring bersambung. Tanda-tanda kiamat apa dia? Piring-piring yang bersambung melalui pancaran. Tu astro, kita pakai internet ni, semua benda-benda yang bersambung melalui pancaran. Kan dia ada sambungan-sambungan. Ni semua tanda-tanda yang Nabi sebut akhir zaman. Tanda-tanda dah. Kan? Tapi bila datang? Wallahu a'lam. Sebab kerja tu kerja Allah. Dan ilmu tu hanya pada Allah saja yang tahu. Baik, itu yang pertama, kedatangan kiamat. Kemudian Nabi sebut kali lagi, yang kedua, kunci yang kedua, wa yunazzilu ghaisul. Wa yunazzilu ghaisa, iaitu kata Nabi yang kedua, dia yang menurunkan hujan. Hujan ni kadang-kadang kita tak tahu bila turun. Kita tengok dekat langit, kita tengok mendung aje. Hari ni macam nak hujan. Mendung ni, kita pun keluar bawa payung. Keluar pergi pasar raya, pergi bawa payung. Balik-balik, bawa payung, nyemak aje payung ni, katakan contohlah kan. Aku penat je bawa payung ni, tak hujan pun. Tak hujan bawa payung. Besok tengok nak keluar pergi pasar raya lagi, tengok panas. Okey, ni hari ni tak hujan kot, kita katakan. Atau kita pun keluar, balik basah kuyup kan. Hujan pula. Maknanya kita sendiri pun tak tahu bila nak hujan. Kita tahu. Allah je yang tahu. So tu kan dulu kita selalu dengar lagu kan. Kan. Nyanyi sikit lah kan. Mendung tak bererti hujan. Kata gitu. Kan. Maknanya mendung belum tentu hujan. Tapi kerja nak turunkan hujan ni Allah, bukan kita. Kita buatlah macam mana pun. Sebab tu kalau tak hujan, kalau kemarau panjang, Islam mengajar kita buat istisqa. Solat istisqa ni, solat minta hujan. Nak minta ke siapa? Minta ke Allah. Sebab kita tak boleh turunkan hujan. Buatlah pencantuman benih lah, buat benih, macam-macam benih kita buat, berjuta habis untuk pembenihan hujan. Tak turun ke hujan. Akhirnya balik kepada agama. Kena balik agama. Apa pun musibah yang datang kepada kita, mesti balik kepada agama. Balik pada agama. Balik agama, insya-Allah. Makna kalau tak hujan, kemarau panjang, balik pada agama, buat solat istisqa. Kan? Minta pada Allah supaya Allah turunkan hujan. Sebab turunkan hujan ni, Nabi kata, wa yunazzilu ghais. Dia je yang menurunkan hujan. Kita tak tahu bila hujan.
Walau kita tengok satu hari mendung macam mana pun, hujan tak turun-turun. Besok panas, tiba-tiba turun hujan panas pula. Gitu kan. Jadi itu kerja Allah, bukan kerja kita. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata, wa ya'lamu ma fil arham. Iaitu dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim wanita. Nah, yang mengandung selama 9 bulan. Yang tahu benda yang kat dalam tu hanya Allah je. Walau kita scan tu macam nampak semua sekali kan. Tapi keadaan di dalam tu hanya Allah saja yang tahu. Nah, Allah je yang tahu. Manusia tak tahu. Kadang-kadang ada satu kes kita dengar. Ada orang ni dia scan. Tengok scan nampak macam lelaki. Nampak lelaki lah. Nampak tanda-tanda semua lelaki-lelaki lah. Kali keluar perempuan. Ada. Kan. Jadi walaupun nampak macam berapa persen tu betul, tapi Allah Maha mengetahui dan Allah saja yang boleh mengubah segala-galanya. Sebab tu apa yang ada di dalam perut wanita, di dalam rahimnya, di dalam rahim bukan dalam perut. Mengandung dalam perut ke dalam rahim? Dalam rahim. Dia bukan dalam perut. Walaupun kita sebut perut, tapi sebenarnya dia dalam rahim. Sebab tu Nabi kata wa ya'lamu ma fil arham. Maknanya dia yang Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim manusia. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi kata wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nabi kata, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya hari esok. Esok apa berlaku kita tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita boleh rancang. Kita pergi pejabat, kita ada diary kan. Diary lah, kita ada planner lah. Kita tulis esok nak pagi nak buat apa. Kemudian tengah pukul 10 nak pergi mana. Kemudian pukul 11 pergi mana. Pukul 12 sekarang ada apa. Lepas tu pukul 1 lunch hour, lepas lunch hour pula nak apa. Nak apa, urus semua dah. Dah tulis dah semua kita punya plan pada hari esok. Kita plan dah besok. Tiba-tiba pagi besok kita nak keluar rumah, anak pula tiba-tiba bangun pagi tu bawa basikal, jatuh basikal dalam longkang. Kan? Dah satu hal, berdarah kepala. Kita pun pergi hospital, bawa anak pergi hospital. Lepas tu bila pergi pula hospital, doktor kata ni kena jahit ni. Kena jahit. Anak pula kena jahit, pula kena tahan apa semua sekali. Dah satu tak pergi kerja, emergency leave. Terpaksa cuti kecemasan. Bila cuti kecemasan, yang kita plan semalam, yang kita tulis dalam planner, kita tulis dalam diary tadi, apa jadi, tuan-tuan? Tak terjadi apa-apa. Sebab apa? Sebab itu hanya perancangan. Kita hanya mampu rancang je. Yang tentukan segala-gala perjalanan hari esok ni semua adalah Allah. Sebab tu Islam ajar kita, bila nak sebut, bila besok-besok ni nak jadi apa-apa, nak pergi mana ke apa, kita kena ucap insya Allah. Sebut insya Allah. Kalau lebih cantiknya, insya Allah biiznillah. Dengan izin Allah. Insya Allah dengan izin Allah. Sebab tu dulu ada orang kata, orang-orang yang budak-budak sekolah tahfiz ni besok dah besar nak makan apa? Nampak? Ni dia tak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan kejadian. Tak yakin dengan Islam. Budak-budak sekolah tahfiz ni belajar agama ni besok nak makan apa? Nak makan nasi lah, tuan-tuan. Takkan nak makan batu pula. Mana ada budak tahfiz makan batu? Malah dia orang lebih makan banyak lagi daripada kita. Kalau tak ada PKP ni, kalau setiap kali kenduri nak panggil kenduri tahlil, panggil budak sekolah tahfiz. Nak buat apa-apa, nak sedekah beras apa semua, masak-masak, pergi hantar sekolah tahfiz. Budak tahfiz makan lebih banyak pada kita. Kan? Besok besar boleh jadi imam. Mungkin jadi imam pada keluarga, mungkin jadi imam kepada sepupu sepapak dia, atau jadi imam di surau, jadi imam di masjid. Balik hari raya ramai-ramai bertemu dengan saudara mara, boleh nak sembahyang, anak kita jadi imam. Tak bangga ke kita? Tiba-tiba bila mana hantar sekolah tahfiz, tanya pula, besok dah besar nak makan apa? Besar dia besok, apa jadi yang ke depan tu kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tang mana dalilnya? Ni hadis Nabi ni. Nabi kata, benda yang berlaku esok ni tak tahu apa berlaku. Bukan kita yang kita tentukan. Semua Allah. Kita hanya mampu merancang saja.
Kan? Semua kerja tu kerja Allah. Kan kerja kita. Sebab tu kita hanya kadang-kadang kita dah didik, wa'iyyazubillah, kita minta jauh lah. Dah didik anak cantik dah besar, tiba-tiba jadi lain pula. Kadang-kadang kita bentuk anak daripada kecil benda lain, tiba-tiba besar jadi lain pula. Kita tak tahu benda tu. Allah yang tentukan rezeki masing-masing. Kan? Jadi kita jangan pertikai bab rezeki, jangan pertikaikan benda bab yang masa depan ni tak payah cerita. Kan? Ini kerja Allah, bukan kerja kita. Kemudian Nabi sambung lagi, wa ma tadri nafsun bi ayyil ard tamut. Wa ma tadri nafsun bi ayyil ardin tamut. Kata Nabi SAW yang terakhir, yang kelima, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Kita nak mati kat mana? Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita pergi masjid, minta apa ni, surat borang khairat kematian, nak isi khairat kematian bandar sarjana utama tu contohlah. Tulis, isi, duduk sebagai ahli karyah madar sarjana utama, nak mati kat sini, saya nak mati sinilah, kata contoh. Tiba-tiba pergi ke pergi ke Sabah, kata contoh. Pergi mana? Kerja lah contohnya. Tiba-tiba meninggal dunia pula di Sabah. Dalam keadaan COVID macam ni, tak boleh bawa balik pula. Arahan KKM kena ke bumi kat sana juga. Ke bumi kat sana. Jadi itulah ketentuan Allah. Bukan ketentuan kita mati kat mana. Kan? Kalau Allah tentukan mati di situ, situlah kita. Tak boleh lagi dah. Kita tengok dulu ada Tuan Guru Harundin kan. Tuan Guru Dr. Harundin. Orang Malaysia, ulama Malaysia, berjuang di Malaysia. Tiba-tiba masalah jantung, pergi AJN reject. Tak mau terima. Bincang-bincang anak beranak semua sekali. Anak pun kata kebetulan anak ada kat sana, kat Amerika. Dia pun pergi Amerika. Kawan dia ada semua sekali. Cek. Takdir Allah, dia meninggal di sana. Bila meninggal kat sana, orang Malaysia, netizen ni pakat kutuk pula. Ulama mati di negara orang kafir, katanya itu. Ulama mati negara orang kafir. Oi, sadap je mulut kita ni. Saya tak tanya, negara orang kafir tu, tanah tu siapa punya? Negara orang kafir ni, tanah tu siapa punya? Kita punya, orang kafir punya, atau Allah punya? Mana Allah punya. Dia nak mati kat mana, tu kerja dia, bukan kerja kita. Sebab tu kita jangan ambil kerja Allah. Sebab tu kerja Allah. Kerja kita apa? Hamba Allah. Tugas kita jalankan kerja kita sebagai hamba dah. Tak payah buat kerja Allah. Allah tahulah kerja dia tak mana. Dia nak matikan orang, dia nak hidupkan orang, itu kerja dia, bukan kerja kita. Kalau kita membunuh orang, itu telah merampas kerja Allah. Kan? Sebab tu hidup dan mati, kat mana nak hidup, kat mana nak mati, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Nabi sebut itu dalam hadis ni. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Allah maha mengetahui atas diri kita dan mengenal tentang diri kita. Semua dia yang jadikan kita. Dia yang bentukkan kita. Maka dialah maha mengetahui segala isi di luar dan di dalam diri kita. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan juga Muslim sebagai pengajaran kepada kita tentang 5 perkara sebagai mafatihul ghaib, iaitu berkenaan dengan kunci-kunci perkara ghaib. Mudah-mudahan ianya menjadikan kita satu motivasi kepada kita supaya kita lebih yakin dengan apa yang tentukan Allah. Sebab ada pun para nabi, mereka mengetahui banyak hal yang benda ghaib kerana Allah yang memberitahu mereka. Kita tak tahu benda ghaib kan. Kita hanya yakin je sudahlah kan. Zalikal kitabul kita kata alif lam mim, zalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kan, orang-orang yang beriman dengan benda ghaib. Yang benda ghaib kita tak nampak, tapi
itu kerja Allah. Adapun Nabi-Nabi dulu, dia tahu benda gaib itu adalah pemberitahuan daripada Allah kepada mereka. Oleh kerana itu, pengetahuan tentang hal-hal gaib yang diklaimkan oleh para dukun, para peramal, ahli nujum, orang yang kata boleh turunkan hujan, ini semua adalah batil. Ini semua adalah benda-benda palsu, tuan-tuan. Orang yang tahu benda gaib ni semua adalah palsu, melainkan mereka ini membuat amalan bersama syaitan, mereka menyembah syaitan, maka syaitan cuba memperdaya mereka dengan benda-benda seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dalam perkara-perkara seperti ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan bagi diri saya yang bercakap, dan tuan-tuan yang mendengar, mudah-mudahan ada faedah, ada kebaikannya. Mudah-mudahan walaupun kita duduk di dalam PKP ni, tapi masih lagi kita berkuliah walaupun secara maya, mudah-mudahan yang memberi satu pengajaran dan kekuatan kepada kita dan boleh meningkatkan ilmu kita, insya-Allah. Wallahu alam. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap, tersasul. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urbi